warahmatullahi wabarakatuh. Bab kalimah tayyibah, kalimah iman. Hadis ke-52. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as'adun nas bisyafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qibali nafsih. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat ialah orang yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah dengan tulus ikhlas daripada hatinya. Hadis riwayat Bukhari. An Rifa'ah al-Juhani radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ashhadu 'inda Allahi la yamutu 'abdun yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah sidqan min qalbihi summa yusaddidu illa salaka fil jannah. Al-hadis rawahu Ahmad. Sayyidina Rifa'ah Juhani radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku bersaksi bahawa seseorang yang mati dalam keadaan bersaksi dengan hati yang benar bahawa tiada Tuhan yang layak disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan aku yakin Muhammad, yakni Muhammad ialah pesuruh Allah, kemudian dia memperbetulkan amalannya, maka pasti dia akan memasuki syurga. Musnad Ahmad. Alhamdulillah tuan-tuan, pagi ini kita membaca dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis di bawah tajuk kalimah tayyibah. Hadis ke-52, hadis yang pertama riwayat Abu Hurairah. Abu Hurairah ni banyak kali dah kita perkenalkan, seorang sahabat Nabi yang cukup glamour. Dia meriwayatkan hadis sebanyak 5,374 hadis. Kalau kita tengok dalam kalangan sahabat, Abu Hurairah ni paling banyak meriwayatkan hadis, 5,000 lebih, 5,374. Yang lain pun paling kuat pun 2,000 je, 2,000 lebih je, tak sampai 3,000, tak ada 4,000, tak ada. Tiba-tiba Abu Hurairah ni 5,000. Tu dia kehebatan dia. Dia duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih kurang 4 tahun saja, 3 ke 4 tahun. Dia masuk Islam ketika berumur lebih kurang dalam 25-26 tahun. Ketika mana Nabi balik daripada peperangan Khaybar, jumpa Nabi, sejak pada itu dia duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang mendampingi Nabi. Dia ni jadi yang kita sebut sebagai ahli suffah. Duduk dekat belakang masjid Nabi dan dia infakkan diri dia untuk belajar ilmu, berkhidmat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga belajar ilmu. Banyak kisah-kisah tentang dia yang menarik. Dulu kita ceritakan tentang ibu dia, pernah ceritakan. Ada juga kisah lain ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam nak membesarkan Masjid Nabawi. Nak buat besarkan masjid, baiki, nak tambah tiang, buat korek-korek. Korek lah masa tu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dah tebuk cangkul tu, adalah batu-batu tanah nak angkat. Abu Hurairah dia nak ambil, dia tak nak bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam angkat, dia nak angkat. Jadi bila nak angkat, Nabi kata tak, jangan, biar aku angkat dia dah. Maksudnya Nabi dia kata kehidupan yang baik adalah kehidupan yang dunia dan juga akhirat. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tak nak pahala-pahala ni sahabat Abu Hurairah yang dapat, tapi Nabi pun dia nak sama. Pernah duk berebut dengan Abu Hurairah nak angkat batu-batu ketika mana ditegakkan tiang di Masjid Nabawi. Dan pernah satu ketika tu Abu Hurairah ni jadi dia ahli suffah,
Dia ialah orang miskin, susah, duduk belakang Masjid Nabawi. Kemudian musim tu musim susah nak cari makanan. Perut lapar sangat, tak ada makanan pada ketika itu. Dia Abu Hurairah ni fikir macam mana nak cari makanan ni. Dia pun jumpa sahabat-sahabat Nabi lah, dia kata nak cari makanan. Dia pun pergi jumpa dengan Abu Bakar, cakap dengan Sayyidina Abu Bakar, boleh tak ajarkan dia satu ayat-ayat Quran. Dia kata sebenarnya niat dia berhajat, bolehlah sahabat-sahabat ni ajak minum ke, ajak ngetih ke kan, sembang-sembang. Macam kita lah jumpa orang dekat surau ni, tiba-tiba salam-salam, tanya ini kan, tanya sikit kan, sebenarnya hajat hatinya nak suruh ajak ngetih kan. Tiba tengok Abu Bakar buat dono je, ajar saya buat dono, alamak tak dapat, tak jadi. Sedangkan sahabat-sahabat ni tahu ahli sufah ni dia duduk ramai Nabi, jenis orang susah lah, jenis orang miskin. Jadi Abu Bakar pun ajar satu ayat. Abu Bakar pun ada, dia kata tak jadi ni, lain tak clear, tunggu tengok sahabat lain ada. Tunggu pula, tak lama lepas tu nampak Sayyidina Umar Al-Khattab. Dia tahu, dia pun pergi tu jumpa Sayyidina Umar. Dia orang yang nak belajar kan. Dia jumpa Sayyidina Umar Al-Khattab, dia pun, wahai Umar, ajarkanlah aku satu ayat Quran. Dia kata, aku nak belajar kan. Ni sifat sahabat ni, sambil nyelam, sambil minum lah kan. Belajar. Jumpa Umar pun dengan tu, Umar pun ajarkan satu ayat Quran. Ajar, tunggulah bila agak-agak Umar ajaklah pergi ngetih balik rumah ke kan, dapat minum sikit ni. Umar lepas ajar tu, ajar habis ajar, Umar pun jalan lagi. Alamak, tak ada rezeki kan. Jadi tuan-tuan, kalau ada kat tepi surau kita ni, orang yang salam-salam tu, walaupun tak ajak lah ngetih, jom minum jom. Tengok, kalau dia nak, sebenarnya tak ada duit lah tu, dia nak minum dengan maknya kan. Itu kalau tengok sejarah Nabi. Lepas yang Umar belah, dia kata, alamak, tak ada rezeki lagi, duk tunggu cari sahabat yang lain. Kemudian tak lama lepas tu, dia tunggu-tunggu, nampak Nabi SAW. Nabi ni dia boleh baca hati para sahabat. Tu hebat tu. Abu Hurairah tu dia biasa ikat batu dekat perut dia sebab lapar. Jadi Nabi pada jauh je nampak Abu Hurairah. Dia tengok pada jauh je, belakang banyak Nabi dekat kawasan Zufa. Nampak Abu Hurairah, Nabi tu senyum lebar je kan. Bila Abu Hurairah tengok Nabi je, Abu Hurairah pun gelak senyum je. Masing-masing faham. Masing-masing faham. Itu hebat Nabi SAW. Bila sampai je, Nabi sampai je pada Hurairah, Nabi kata, jom. Kata. Tak payah tanya dah. Dia ajak terus. Dia ajak Abu Hurairah, bawa Abu Hurairah ke rumah Nabi. Nabi pun masuk rumah. Jadi pada ketika itu adalah susu satu bekas. Dia kata. Dia ajak, dia tengok. Abu Hurairah tengok, ini lain clear ni, rezeki. Nak minum susu kan. Kemudian tengok susu tak banyak lah, satu bekas saja. Kemudian Nabi dah panggil, duduk dah. Nabi kata, pergi panggil sahabat-sahabat yang lain. Panggil ahli sufah kan. Dia kata, Abu Hurairah dia kata, sudahlah, kalau panggil sahabat lain ni memang tak merasa dah aku. Dia kata, dia duduk kira-kira ada 70 orang. Ahli sufah ni ulama kata ada 700 lebih. Dia keluar masuk kat Madinah tu. Ada lebih kurang 70 lebih kata. Kata Abu Hurairah kata ada lebih kurang 70 lebih. Dia kata, Nabi kata panggil semua. Tengok susu satu bekas kecil. Allah kata. Dia arahan daripada Nabi SAW. Bila Nabi agak gitu, dia pun keluar lah panggil. Seorang panggil semua. Dia duduk tukang panggil, Panggil. Masuk, Nabi kata pergi panggil lagi yang lain. Panggil semua sekali. Dia kata tak dapat dah lah, aku habis lah. Tak ada rezeki kan. Habis semua. Kata Abu Hurairah, habis semua para sahabat. Dah minum, keluar. Dekat 70 orang dia kata. Last sekali baru Nabi dia panggil Abu Hurairah. Dia kata masuk dalam. Bila aku masuk dalam, dia kata aku tengok susu tu tak berubah. Banyak itu juga mukjizat Nabi SAW. Kemudian Abu Hurairah minum dan Rasulullah minum. Tengok tu. Jadi Abu Hurairah ni rapat dengan Nabi SAW. Orang susah. Diceritakan Abu Hurairah ni dia buruh kasar lah. Dia asal orang Yaman. Banyak kalau kita tengok hadis Nabi ni, sahabat-sahabat figure besar kena Nabi ni orang Yaman. Orang Yaman ni jenis rendah diri, tawaduk. Kalau kita tengok dekat Malaysia hari ni, orang Yaman dia boleh deal dengan orang kita. Dia nak kerja kan, ada buka restoran-restoran Yaman kan. Orang Yaman ni dia punya
akhlak saksiah dia pun tak besar sangat. Badan lebih kurang macam badan kita juga. Dia boleh masuk dengan kita. Dia punya perangai tu boleh masuk lah. Saya belajar di negara Arab lama. Yaman juga dia masuk kita. Cakap. Dan dia jenis tawaduk lah. Jenis orang rendah diri. Beza. Arab, Mesir, Saudi ni jenis orang kasar-kasar. Kadang jenis macam belagak, sombong sikit. Yaman ni tak. Dia macam rendah diri sikit. Dia masuk dengan orang kita. Jadi kalau kita tengok, ahlak orang Yaman ni memang begitu. Duduk dengan Nabi rendah diri. Orang susah. Kerja pun buruh kasar lah. Mungkin kerja ngecat-ngecat dinding, ikat batu, macam tu lah. Jadi antara Abu Hurairah ni, jadi bila kerja dia beberapa orang majikan dia ada. Satu orang majikan tu berkenan dengan dia. Tengok Abu Hurairah orang yang alim, saleh, taat dengan Nabi, taat kepada Allah. Dia majikan dia ni nak kahwinkan Abu Hurairah ni dengan anak dia. Dapat rezeki anak majikan. Dia kahwin dengan siapa? Isteri dia nama Bishrah binti Ghazwan nama dia. Kemudian adalah offer daripada majikan kahwin dengan anak majikan. Dia lama-lama last kahwin. Rezeki kan. Duduk jadi buruh kasar, dapat pula majikan nak kahwin dengan anak dia. Majikan orang kaya lah. Jadi orang kaya kahwin. Dah kahwin tu duduk. Jadi Abu Hurairah ni, Abu Hurairah ni ahli ibadat. Jadi apa yang Abu Hurairah dia buat, dia kata, malam aku pecahkan kepada 3 bahagian. Dia kata, satu untuk keluarga, kedua untuk istirahat, tidur, dan yang ketiga aku sediakan untuk baca Quran. Ini amalan Abu Hurairah. Malam tu dia bahagi kepada 3. Untuk keluarga dia, untuk dia istirahat, dan yang ketiga sulusail, sepertiga lagi untuk dia baca Quran. Hebat lah. Abu Hurairah rapat dengan Nabi SAW. Dia meninggal 58 Hijrah gitulah. 58, 57 ulama kata. Ketika berumur 70 lebih lah, dekat 80 tahun. Jadi dia dengan Nabi tu duduk 4 tahun. Tapi dia berdakwah, jumpa dengan para sahabat, jumpa dengan tabi'in, lebih kurang 40 tahun lebih. 40 tahun 50 tahun lebih. Lebih kurang 50 tahun. Jadi itu yang banyak dia melewatkan hadis. Sehingga ada para sahabat yang iri hati dengan dia. Para sahabat dia kata, macam mana kau ni bila riwayat hadis banyak sangat? Dia kata, aku belajar dengan Nabi SAW full time. Dia kata, lebih kurang 4 tahun. Dia kata, ketika mana orang lain tidur balik rumah, tidur dengan isteri, aku taklah begitu. Dia kata, ada orang pergi kerja, aku duduk dengan Nabi. Orang sibuk itu, aku duduk dengan Nabi. Orang pergi pasar, aku duduk dengan Nabi. Dia kata kan. Jadi tak sama. Aisyah radhiyallahu anha pun jealous. Jealous dengan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Saya ingat Aisyah dia kata, macam mana betul ke kau riwayat hadis banyak daripada Nabi SAW? Last kata Abu Hurairah, dia kata, aku tak sama dengan kau. Dia kata, Aisyah dia kata, wahai dia Ummul Mukminin kan, dia kata, Aisyah, kau balik rumah bersolik-solik untuk cantik-cantik untuk Nabi SAW. Tapi beza aku betul-betul fokus belajar daripada Nabi SAW. Jadi hebatlah cerita Abu Hurairah. Kita cerita banyak lah cerita Abu Hurairah. Jadi dalam hadis ini dia mengatakan, Nabi SAW bersabda, As'adun nas bisyafa'ati, manusia yang paling berbahagia dengan syafaat aku pada hari kiamat, kata Nabi SAW, ialah mereka yang menyebut kalimah la ilaha illallah, yang ada kalimah la ilaha illallah khalisan min qibala nafsi, yang penuh ikhlas daripada diri dia. Satu, dia kata as'adun nas, orang yang paling bahagia. Bahagia dengan apa? Dengan syafaat Nabi SAW. Jadi ramai sahabat-sahabat tu yang mendapat syafaat Nabi. Tapi dalam kalangan mereka yang paling bahagia yang mendapat syafaat Nabi adalah mereka yang dalam hatinya ada kalimah la ilaha illallah. Penuh dengan ikhlas. Itu pentingnya kalimah la ilaha illallah. Kemudian didatangkan dengan hadis yang kedua. Hadis daripada Rifa'ah al-Juhani. Rifa'ah al-Juhani ni dia jarang nama dia disebut. Ada beberapa hadis saja yang diriwayatkan oleh Rifa'ah al-Juhani. Para ulama ul hadis, ulama ada disebut dalam Mawsu'ah al-Hadithiyah ataupun Mawsu'ah ar-Ruah.
tak berapa dikenali. Orang kata, sahabat ke bukan sahabat ke? Ada mengatakan Rifa'ah ni orang Hijaz, orang sebelah Hijaz. Inilah negara Arab. Ada katakan dia ni kabilahnya ada di Sudan, di Mesir. Ada mengatakan Rifa'ah Al-Juhani ni Asadul Ghabbah. Asadul Ghabbah tu maksudnya singa di dalam hutan. Adalah. Tapi ada beberapa hadis saja yang diriwayatkan oleh Rifa'ah Al-Juhani. Dalam hadis ini dia menyebutkan Nabi SAW mengatakan, bersabda, Asyhadu indallahi la yamutu abdun. Dia kata, aku bersaksi, kata Nabi SAW, bahawa seseorang yang mati dalam keadaan menyaksikan dalam hatinya yang benar bahawa la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, wa anni rasulullah, dan aku ini adalah pesuruh Allah, sidqan min qalbi, dengan penuh benar, dengan penuh benar, min qalbihi, daripada hati dia. Summa, pertama dia menyaksikan tadi Allah Rasul tersebut, kemudian dengan penuh sidqan min qalbi, benar dalam hati dia. Summa, kemudian apa yang dia buat? Yusaddidu, kemudian dia memperbetulkan amalannya. Ini yang penting dalam hadis yang kedua. Yusaddidu illa salaka fil jannah, bukan setakat saksikan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tetapi dia yusaddidu, dia memperbetulkan amalan dia, apa yang dia buat, ibadat-ibadat yang dia buat diperbaiki dengan sebaiknya. Kata Nabi SAW, illa salaka fil jannah, melainkan dia ni akan masuk dalam syurga Allah Subhanahu Taala. Jadi tuan-tuan, bila kita baca hadis ni, kita dengar pentingnya kalimah la ilaha illallah. Jangan kita tergelincir daripada kalimah itu, kalimah syahadah. Pertama. Kedua, pentingnya kita memperbaiki amalan kita. Jangan sekadar kita kata kita beriman, percaya pada Allah, percaya pada Rasul, tapi amalan kita biarkan dalam keadaan kita tidak baiki, kita tak renung-renung. Jadi insyaAllah tuan-tuan, bila kita baca hadis ni, kita renung diri kita masing-masing. Sama-sama kita perbaiki. Moga-moga kita dapat fahami amal dan sampaikan. Wallahu a'lam. Subhanakallah. Sal